Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak belajar sains tingkatan 1. Okay, kita nak sambung subtopik 4.2. Okay, hari tu kita dah belajar 4.1 kan? Okay, mana 4.1 ingat lagi ke? Okay, tentang pembiakan seks dan aseks. Okay, yang sebelum ni kita belajar satu je subtopik pembiakan seks dan aseks. Hari ni kita nak sambung 4.2 sistem pembiakan manusia. Okey, manusia ni ada dua jantina, lelaki dengan perempuan. Jadi kita nak tahu sistem pembiakan lelaki dengan sistem pembiakan perempuan. Okey, yang mana awak tahu manusia ini okey ada pembiakan seks, melibatkan pembiakan seks. Okey, oleh kerana manusia ada jantinanya, ada dua induk. Okey, induk jantan dengan induk betina. Jadi jenis pembiakan yang terlibat adalah pembiakan seks. Ada dua induk. Okey, kalau ada satu induk saja itu adalah pembiakan aseks. Okey. Sistem pembiakan laki perempuan sangat penting. Kenapa dia kata penting? Kalau sistem pembiakan manusia ini gagal berfungsi dengan baik, maka manusia tidak dapat melahirkan zuriatnya. Jadi tak adalah generasi berikut, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada cicit. Okey, jadi sistem pembiakan manusia ini sangat penting untuk kita jaga. Apa itu sistem pembiakan manusia? So kita tengok sistem pembiakan manusia jantina lelaki. Okey, ini gambarnya page berapa yang awak boleh tengok? Page 98. Okey, ada banyak struktur bahagian dalam sistem pembiakan lelaki, dan setiap struktur ini ada fungsi yang berbeza. Okey, ada fungsinya masing-masing, membawa tugas-tugasnya masing-masing. Jadi firstly awak kena kenal setiap struktur yang ada dalam sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Okey, gambar yang pertama sekali ni yang macam ni. Okey, pundi kencing. Dah kata pundi kencing, tempat simpan air kencing. Apa fungsi dia? Tak ada kat sini. Okey, tempat simpanan air kencing. Okey, yang kedua ada vesicle semen. Okey, vesicle semen. Semen ni adalah air mani lah. Vesicle semen. Fungsinya adalah merembeskan. Merembeskan ni adalah mengeluarkan bendalir nutrien pada sperma. Okey, sperma adalah gamet jantan. Okey, inilah gamet jantannya, sperma. Kita panggil sperma. Jadi sperma ini mendapat nutrien daripada vesicle semen. Okey, kemudian kita ada turun sikit kat sini ada kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Okey, kat sini fungsinya adalah menghasilkan cecair berkhasiat. Okey, sama jugalah memberi nutrisi kepada sel sperma ini. Okey, menghasilkan memberikan cecair yang berkhasiat kepada sel sperma. Okey, kenapa dia nak bagi nutrien, nak bagi cecair yang berkhasiat kepada sperma? Sperma ni dia kena aktif. Kalau dia tak aktif ataupun kurang aktif, tak sihat, maka sperma ini dia cepat mati. Okey, dia cepat mati. Sukarlah untuk berlakunya persenyawaan. Okey, sperma kena aktif, dia kena berenang-renang nanti. Okey, kemudian kita ada apa? Bawah ni kita ada ductus sperma. Ductus sperma, okey, saluran. Okey, saluran ialah ductus ni saluran sperma, okey, dari testis. Okey, testis ni adalah tempat penghasilan sperma, kilang sperma. Jadi sperma ni nak lalu kepada uretra melalui ductus sperma. Okey, laluannya adalah ductus sperma. Okey, dari testis sperma ni nak hantar ke uretra. Okey, uretra. Okey, uretra ni apa, Ustazah? Okey, uretra adalah saluran mengeluarkan sperma. Sama juga dia adalah saluran air kencing. Okey, sama.
Okey, dia adalah saluran keluar air kencing dengan keluarkan sperma. Okey, testis. Ada tak kat sini testis? Sini adalah kilangnya. Kilang untuk menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Okey, gamet jantan untuk manusia namanya sperma. Untuk tumbuhan namanya lain juga. Nanti kita belajar. Akhir bab ni ada untuk tumbuhan. Jadi menghasilkan gamet jantan berlaku di dalam testis. Okey, nanti kalau soalan tanya di manakah sperma dihasilkan? Di mana? Di testis. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kat sini zakar. Okey, zakar adalah tempat pemindahan sperma ke dalam faraj perempuan. Okey, skrotum. Okey, awak boleh tengok pada berpandukan pada gambar buku teks anda. Okey, skrotum ini adalah strukturnya melindungi testis. Okey. Boleh. Sambung kepada sistem pembiakan perempuan. Tadi adalah sistem pembiakan lelaki. Okey, ini sistem pembiakan perempuan dan dia ada struktur dalam pembiakan ini ada tiub fallopian, ada ovari, uterus, cervix dan faraj. Okey, awak selalu dengarkan kanser cervix. Inilah tempat dia, kanser cervix. Di mana? Di sini. Okey, dalam sikit. Sebelum nak masuk ke uterus. Okey, cervix ini adalah kita panggil sebagai pintu rahim. Uterus ni rahim lah. Uterus ni rahim. Okey, apa fungsi tiub fallopian? T ni belah sini. Ni tiub fallopian belah sini. Okey, tempat persenyawaan berlaku. Apa maksud persenyawaan yang kita belajar sebelum ni? Okey, persenyawaan apa maksud dia? Ustazah dah cerita minggu lepas. Persenyawaan adalah persenyawaan adalah proses apabila ovum iaitu dari gamet betina ovum bergabung dengan gamet jantan sperma membentuk zigot. Itu adalah persenyawaan. Maksudnya sperma dengan ovum bertemu dan membentuk zigot. Dan seterusnya akan menghasilkan bayi. Okey, jadi tempatnya di mana? Di tiub fallopian. Di sini kawasan inilah sperma dengan ovum akan bergabung. Okey. Ovari pula, ovari ni bagi perempuan ada dua, satu sini ovari ada dua. Okey, ovari adalah tempat penghasilan gamet betina iaitu ovum. Kalau jantan tadi namanya testis, dalam betina namanya ovari. Okey, ovari menghasilkan ovum. Inilah gamet betinanya. Okey, seterusnya uterus ataupun rahim yang kita panggil. Di sini adalah kawasan yang mana embrio adalah hasil persenyawaan sperma dengan ovum ni bila dia dah bergabung dan membesar membentuk embrio. Okey, di sinilah embrio akan berkembang dan membesar. Di mana? Di sini uterus. Okey, membesar, lepas embrio membesar jadilah bayi. Selama berapa? 9 bulan. 9 bulan berapa hari? Cek balik. Okey, kemudian kita ada cervix, struktur cervix. Ni adalah kawasan mengeluarkan mucus, lendiran untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey, akan keluar bendalir-bendalir, lendiran-lendiran di cervix. Okey, kemudian kita ada faraj. Okey, tempat menerima sperma. Dan di sini juga berlakunya tempat bayi dilahirkan. Okey, di sinilah ibu kita bersalin. Beranak pula, bersalin untuk manusia, beranak untuk haiwan. Sorry. Okey, buka muka surat sebelah. Okey, dah habis tentang sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Kemudiannya kita akan belajar tentang perubahan fizikal. Perubahan badan kita apabila berlaku akil balik.
Ni semua orang tahu ni, akhir balir ni maksudnya apa? Maksudnya kita dah besar dah. Kita dah tahu baik dan buruknya. Itu dari segi Islam, akhir balir ni dia dah tahu dosa dengan pahala. Dia dah tahu mana benar, mana yang salah. Dari segi sains, apa maksud akhir balir ni? Akhir balir ialah peringkat di mana sistem pembiakan manusia itu menjadi matang. Bermaksud kalau lelaki, dia boleh sistem pembiakannya sudah boleh menghasilkan sperma. Kalau perempuan, sistem pembiakannya sudah menghasilkan ovum. Itu akhir balir. Dan akhir balir ini menyebabkan ada perubahan-perubahan pada emosi kita, pada fizikal kita maupun fisiologi kita. Mari kita tengok akhir balir, perubahan-perubahan yang berlaku pada lelaki dahulu. Lelaki, yang pertama ni semua orang tahu, suara kau dah besar ni. Suara kau dah besar ni maksudnya dah akhir balir. Kenapa lelaki, apa perubahan dia? Suara dia, dari segi suara yang pertama, peti suara membesar. Menyebabkan suara ni menjadi garau. Oi, apa khabar? Macam tu. Yang kedua, badan. Apa perubahan pada badan dia? Yang pertama, nampak misai. Akan tumbuh janggut. Lelaki ni ada misai, ada janggut. Lepas tu ada bulu tumbuh di muka, jambang. Dan ketiak dan dada. Yang seterusnya, perubahan dari segi organ pembiakannya. Bila dia dah akhir balir, testis akan menghasilkan sperma. Dari sinilah start dia akhir balir, yang mana dia punya kilang sperma menghasilkan sperma, bulu tumbuh di bahagian sulit dan zakar skotrum mula membesar. Itu untuk lelaki. Untuk perempuan, apa perubahan fizikalnya? Yang pertama, buah dada menjadi besar, punggung menjadi lebar, bulu tumbuh di bahagian ketiak. Dan dari segi organ pembiakan dia, ovari sudah mula menghasilkan ovum. Tumbuh bulu di bahagian sulit dan kitaran haid pun bermula. Kitaran haid bagi perempuan, wanita telah bermula. Jadi dia sudah akhir balir. Ini muka surat berapa ni? 101. Seterusnya. Yang tak faham PM Ustazah hari ni Ustazah tak buat live. Perbandingan gamit jantan dengan gamit betina. Nampak tak gamit jantan tadi apa kita sebut nama dia? Gamit betina apa kita sebut tadi? Gamit jantan untuk manusia namanya adalah apa? Cik boleh pula tanya, tak ada orang kat sini. Gamit jantan adalah sperma. Gamit betina adalah ovum. Jantan, sperma. Gamit betina, ovum. Jantan, sperma. Betina, ovum. Sperma dengan ovum ni beza dari rupa bentuk dia. Ada beza dan ada persamaan. Apa beza dia? Firstly kita tengok dulu. Ni rupa dia. Sperma ni macam mana bentuk dia? Macam berudu tapi kecil sangat, kita tak nampak. Ni ovum. Ovum besar, saiz dia besar pun kita tak nampak dia berada dalam tubuh wanita. Ustazah tengok apa beza dia Ustazah? Ini beza dia. Kalau soalan tanya apa perbezaan, bagilah perbezaan sperma dengan ovum. Apa persamaan dulu? Persamaan dia, kedua-duanya, sperma dengan ovum ni, dua-dua ini membawa maklumat genetik. Apa maksud maklumat genetik ni? Kalau sperma, dia bawa maklumat genetik ayah, ovum bawa maklumat genetik ibu. Ada DNA ayah, ada DNA ibu. Dan kedua-dua ini adalah sel pembiakan seks. Sel pembiakan seks, sperma dengan ovum. Bezanya apa? Sperma boleh bergerak. Dia perlu bergerak tetapi ovum tidak boleh bergerak. Macam mana sperma ni bergerak? Dia berenang-renang dengan adanya ekor ini, ekor sperma. Dia akan berenang. Ekor ini membantu untuk sperma ini berenang, untuk bergerak.
Yang kedua, apa beza dia? Okey, di mana dia dihasilkan? Okey, sperma dihasilkan di testis, tapi ovum dihasilkan di ovari. Kemudian, okey, sperma ini adalah gamet jantan. Okey, ovum adalah gamet betina. Okey, dan yang terakhir, apa bezanya sperma? Sel yang terkecil. Okey, dalam badan lelaki, ovum adalah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Jadi dekat sini kita ada 4 perbezaan dan 2 persamaan. Okey, boleh? Boleh. InsyaAllah. Okey, dekat sini dia ada info sains. Okey, tambahan. Ovum boleh hidup selama 2 hari. Okey, selepas dikeluarkan daripada ovari, okey, ovum boleh hidup selama 2 hari. Okey, tapi sperma boleh hidup 3 hingga 4 hari. Okey, selepas daripada expired ni, kalau mereka ovum dan sperma ini tidak bertemu, bermaksud tak adalah zigot. Kalau tak ada zigot, tak adalah bayi. Okey, tak adalah persenyawaan berlaku. Okey, boleh? Okey, kalau persenyawaan berlaku, maka akan masuk kepada stage yang berikutnya. Selepas persenyawaan akan masuk stage kehamilan. Kalau mereka ovum dengan sperma ini tidak bertemu, tidak bersenyawa, maka tiadalah kehamilan. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, ini subtopik yang terakhir untuk hari ni lah. Okey, 4.3 untuk hari ni. Ada lagi subtopik dia panjang untuk bab 4 ni. Okey, kita tengok kepada 4.3 kitaran haid. Kitar haid. Ini kepada perempuan. Tapi laki pun kena belajar. Sebab apa? Dia ada mak, dia ada kakak, nanti dia ada isteri. Okey, kena belajar tentang kitar haid. Okey, kitar haid ni. Haid ni apa Ustazah? Okey, haid ini adalah proses peluluhan ataupun turunnya lapisan dinding uterus. Kat mana uterus tadi gambar tadi? Okey, uterus ni gambarnya V ni. Ni yang V ni. Okey, peluluhan lapisan dinding uterus dan darahnya mengalir melalui paras. Jadi kita kenal dia sebagai haid. Okey, darah yang turun itu adalah darah daripada dinding uterus. Kenapa dinding ini dia jatuh ataupun dia luluh ke bawah? Okey, disebabkan apa? Disebabkan tidak ada persenyawaan berlaku, maka dinding uterus yang bersedia untuk kehamilan ini akan turun. Okey, akan turun untuk persediaan yang baru untuk bulan depan. Okey, jadi perempuan akan setiap bulan ada kitar haid dia. Okey, kitar haid ini dikawal oleh 2 sistem, iaitu daripada otak kita dan daripada sistem endokrin. Endokrin ni adalah sistem yang terlibat dalam penghasilan ataupun perembesan hormon. Selalu orang kata kalau perempuan ni haid ni, hormonnya tidak stabil, nak marah saja. Ataupun orang kata siapa yang kitaran haid dia terganggu, terlewat pun disebabkan hormon. Okey, dalam pembelajaran kita, kitaran haid ni ada satu kitar haid kita ada 28 hari. Okey, ni secara puratanya. Okey, tetapi dia berbeza pada setiap individu. Ada orang jadi 30, ada orang jadi bawah 28. Jadi kita dapatkan puratanya adalah 28 hari. Okey, purata untuk setiap manusia ni 28 hari kitar haid dia. Satu kitar haid 28 hari. Kitar haid ini ada terlibat dalam 4 fasa. Ni awak tengok gambar ni ada 4 fasa. Okey. Fasa yang pertama, okey, hari pertama turunnya haid itu adalah hari pertama. Okey, itu adalah fasa haid. Okey, itu adalah fasa haid. Okey, kemudian turun kepada fasa pemulihan. Dah turun darah haid ni, okey, dia akan berlaku fasa yang kedua, iaitu fasa
pemulihan lapisan uterus. Tadi lapisan uterus dah turun, okey, dah luluh, dah turun ke bawah. Okey, sekarang ni dia akan rebuild balik. Okey, dia akan bina semula, iaitu fasa pemulihan lapisan uterus. Okey, selama hari yang ke-6 hingga hari yang ke-14. Okey, kemudian hari berikutnya kita ada fasa subur. Di sinilah wanita-wanita nak tahu bila fasa suburnya. Okey, fasa subur ini akan berlaku satu proses, iaitu proses pengovulan. Pengovulan ni adalah proses yang sangat penting, iaitu pengovulan ini adalah proses di mana ovum dilepaskan. Inilah waktunya, hari yang ke-14. Okey, ini adalah hari yang subur. Okey, hari yang ke-14 adalah hari yang subur untuk pasangan-pasangan yang merancang untuk mendapatkan anak, iaitu hari yang ke-14 adalah waktu yang subur kerana berlakunya pengovulan, iaitu hari ini adalah hari yang ovum yang matang dikeluarkan daripada ovari. Okey, itu adalah fasa subur. Seterusnya akan masuk kepada fasa prahaid. Okey, fasa prahaid ini selepas ovum dikeluarkan, okey, dinding uterus ini akan terus menebal. Okey, sekiranya dia bertemu dengan sperma, dia akan terus menebal untuk preparation kehamilan. Okey, tapi sekiranya tiada persenyawaan berlaku, maka fasa haid akan bermula semula, akan mengalir balik darah haid semula, iaitu hari pertama fasa haid. So ada 4 fasa haid, pemulihan, okey, fasa subur dan fasa prahaid. Okey, apa yang berlaku setiap fasa ni? Okey, kita belajar Okey, fasa yang pertama, hari 1, hari yang pertama hingga hari ke-5. Okey, yang pertama, apa yang berlaku pada fasa haid? Okey, yang pertama, lapisan dinding ni, warna merah ni, dari gambar ni. Okey, dinding uterus ni, apabila ovum tidak tersenyawa, maka dinding ini akan luluh, akan runtuh ke bawah dan disingkirkan. Maka haid akan bermula. Okey, dinding-dinding ini akan luluh ataupun hancur. Dia akan turun ke bawah sebagai haid, darah haid kita panggil. Ini adalah fasa haid. Okey, kemudian seterusnya ada hari ke-6 hingga hari yang ke-11. Ini adalah fasa pemulihan. Okey, selepas dinding itu dah luluh dan jatuh ke bawah, hancur, okey, dinding ini mula dibina semula. Okey, dinding ini akan dibina semula. Okey, untuk bersedia, nampak tak? Untuk persediaan menerima penempelan. Penempelan ini berlaku selepas persenyawaan berlaku. Okey, selepas persenyawaan ovum dengan sperma bergabung, barulah penempelan berlaku. Tempelan berlaku. Kalau ada persenyawaan, okey, kalau ada persenyawaan, penempelan berlaku di dinding uterus ni. Jadi dia perlu dibina semula dan dia mula menebal semula. Okey, kemudiannya fasa yang ketiga, okey, fasa subur namanya. Okey, apa yang berlaku? Okey, dalam fasa subur ini ada satu proses, iaitu pengovulan berlaku. Okey, pengovulan tadi saya kata adalah yang mana ovum yang matang akan dikeluarkan oleh ovari. Okey, dalam fasa subur juga masih lagi dinding uterus terus menebal. Jika pada fasa subur ini, jika ada sperma, okey, maka persenyawaan akan berlaku pada fasa subur. Okey, sebab ovum telah dikeluarkan, maka sekiranya sperma ada, maka persenyawaan berlaku. Okey, chance ataupun probability untuk hamil adalah lebih tinggi pada fasa subur. Okey, dan yang terakhir ini adalah fasa prahaid. Okey, dinding uterus terus menebal. Okey, kaya dengan salur darah. Okey, jika ada persenyawaan, iaitu sperma dengan ovum telah bercantum, maka penempelan embrio akan berlaku. Okey, tapi kalau tak ada persenyawaan berlaku, kitar haid akan berulang semula.
Kalau ada persenyawaan, baru penempelan berlaku. Tapi kalau tak ada persenyawaan, maka kitar haid ini akan berulang semula pada hari yang pertama, iaitu hari yang pertama turunnya darah haid. Boleh? Kita teruskan dengan kepentingan pengurusan kebersihan diri. Semasa haid. Ni perempuan lah. Kepentingan menguruskan kebersihan diri. Apa pentingnya seorang perempuan tu mesti menjaga kebersihan semasa dia haid. Untuk memastikan sistem pembiakan dia tidak dijangkiti oleh mikroorganisma. Siapa mikroorganisma ni? Sama ada dia boleh jadi bakteria, boleh jadi virus ataupun kulat. Mikroorganisma adalah organisma yang sangat halus dan seni, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ini adalah mikroorganisma. Mikroorganisma pula ada banyak jenis. Antaranya adalah bakteria, virus dan kulat. Macam mana awak nak menguruskan diri? Yang pertama, kalau semasa haid, perempuan perlu menukar tuala wanitanya 3 hingga 4 kali sehari. Yang kedua, wanitanya haid juga digalakkan untuk mandi dengan kerap. Ini antara kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Kitar haid yang tidak stabil. Yang tidak stabil maksudnya wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Disebabkan beberapa faktor. Mungkin disebabkan pertambahan berat badan. Orang yang berat badannya berlebihan akan mengganggu pada kitar haid. Disebabkan masalah hormon, masalah gangguan emosi, stres. Senaman yang berlebihan juga menyebabkan kitar haid terganggu. Dan seterusnya ada penyakit. Mungkin ada penyakit ataupun ada ketumbuhan di dalam rahim anda. Jadi perempuan kena pantau kitar haid dia. Kitar haid dia. Boleh? Ustazah akan masuk 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Ni bila persenyawaan berlaku, barulah ada kehamilan. Kemudian ada proses bersalin, kelahiran anak. Jadi ni kita sambung insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.